أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih diucapkan kepada pihak masjid kerana bagi ruang kuliah duha pada hari ini kepada saya. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya menyampaikan tajuk dengan cara yang terbaik insyaAllah. Yang kedua yang diraikan Tuan Imam dan para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ada dalam majlis hari ini, ada salah silap daripada saya berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, semua yang hadir dalam masjid yang mulia ini, semoga Allah Ta'ala, kita doa yang pertama, Allah ampunkan dosa kita semua. Amin. Yang kedua, Allah sudi mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, semoga Allah menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Dan seterusnya, semoga Allah bagi peluang kepada kita lagi ziarah Baitullahil Haram, Mekah dan Madinah lagi, insya-Allah. Amin. Baik, sebelum mula, dua soalan. Soalan kedua, Tok Imam kena jawab. Soalan pertama, semua je. Tapi soalan pertama ni tak patut tanya. Orang kata tanya ni sebagai buah menyembang. Semua sihat ke? Dia kalau tak sihat tak boleh main, betul tak? Tu tahu dah. Tapi tanya ni buah mula nak menyembang. Semua sihat lah no. Soalan yang kedua. Sini ceramah. Pakai yang ni ke tak? Terpulang pada penceramah. Semalam orang kuliah pakai ke tak? Semalam buka.
Tak pakai. Buka on no. Saya lagi depa ingat recording. Bila buka mulut baru nampak cakap kan. Lagu ni orang kena. Boleh lah. Khair. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu yang mulia ini dengan buat 3 benda. Pertama, kita perbetul niat dulu. Niat mengaji kerana Allah, untuk hilangkan kejahilan diri kita, untuk beramal dengan ilmu, dan untuk kita mengajak siapa yang tak tahu. Yang kedua, kita mulakan majlis ilmu ini dengan baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk junjungan kita, buah hati kita, intan payung kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya kepada semua ahli keluarga kita. Dan hari ini saya minta untuk tambahkan 2 juga niat ya. Pertama, untuk arwah Tuan Guru Maulana Syekh Abdullah Bukhari. Dan semalam di Kebun Sirih, masa tengah kuliah maghrib, kita bagi tahu ada seorang cikgu kita, Cikgu Sopiah, tengah sakit. Kita tengah kuliah semalam, Cikgu Sopiah meninggal dunia. Pagi ni akan tanam dekat Matang Pasiak. Cikgu Kebun Sirih mengajak saya dulu. Jadi niatkan juga untuk beliau surah Al-Fatihah ini. Dan kepada semua tok-tok guru, alim ulama, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Di Malaysia, antara nama yang famous ulama yang kita kenal adalah Buya Hamka. Ini saja tanyalah. Ibu-ibu tahu tak, Buya Hamka biasa kena penjara. Dan dalam penjara, Buya Hamka mengarang satu kitab tafsir, nama Tafsir Al-Azhar. Nanti kalau pergi kat kedai, banyak aja kedai ni ada cetakan Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Boleh Ini tafsir orang Melayu Indonesia. Ini cerita ni famous.
Cuma saja nak tanya. Ayah dan ibu tahu tak kata Buya Hamka masa dalam penjara, depa torture dia sehingga tahap Buya Hamka kata, aku nak pi ambil pisau bunuh diri aku. Tahu? Tahu tak? Tahu kan? Nak baca yang ni, cerita ni, baca dalam buku karangan Buya Hamka. Namanya Tasawuf Modern. Tasawuf Modern. Nama kitab dia. Buya Hamka, seorang ulama, seorang yang diiktiraf ilmu dia sampai tahap Buya Hamka dapat Profesor Hamka tanpa ada doktor. Orang anugerahkan dekat dia profesor. Biasa diuji oleh Allah. Dia masuk dalam penjara, depa torture dia. Depa kata dia pengkhianat negara. Depa kata macam-macam dekat dia. Punya tertekan sampai tahap Buya Hamka kata, aku tengok ada benda tajam dalam penjara aku. Aku rasa nak ambil, nak pitoreh tangan aku. Sampai tahap macam tu. Punya tertekan dengan apa yang berlaku masa dia duduk dalam penjara. Pasal apa mukaddimah saya kata lagu tu? Nak habaq kata, Tok Syekh alim lagu mana pun, mesti ada ujian dalam hidup dia. Tok Syekh alim macam mana pun, satu dunia sanjung dia pun, dia mesti ada ujian dalam hidup dia. Soalan simple. Kalau yang tu Tok Syekh, hak kita ni orang Pulau Pinang semua Syekh kan? Jangan lagu tu Syekh. Ni semua Syekh ni. Syekh ni lagu mana? Memang kena. Memang dalam ujian, memang dalam hidup, sunnatullah, Allah akan uji sungguh-sungguh satu orang. Tuan-tuan dan saya. Ibu-ibu dan saya. Sama saja. Semua orang akan kena dalam hidup dia sampai dia terak. Sampai dia terak. Kalau dalam Quran, Allah cerita, Allah kata, sampai kepada tahap sahabat Nabi. Ni sahabat Nabi, ni bukan level kita tau. Jangan siapa-siapa dalam pengajian, dalam hidup hari ni, dia rasa dia dengan sahabat Nabi macam sama. Jangan. Jangan duk rasa macam Sayyidina Abu Hurairah sebelum tidur, subhanallah 2000 kali. Kita sebelum tidur, subhanallah 2000 kali, kita rasa kita macam Sayyidina Abu Hurairah. Jangan. Bukan yang tu lah. Sahabat Nabi dalam Quran Allah sebut, Allah uji sahabat Nabi sampai tahap. Ni tahap sahabat ni. Okey, saya bagi gambaran kasar dulu lah. Sahabat Nabi, level dia dengan kita, Nabi bagi tahu aja, kalau kita derma satu Bukit Uhud 7 kilometer. Bukit Uhud tu panjang dia 7 kilo. 7 kilo kita daripada roundabout, kalau ikut tu sampai tak dekat simpang masuk nak pergi jambatan. Sampai kan? Daripada roundabout nak masuk simpang jambatan kan? Sampai kan? Bukit Uhud panjang dia daripada roundabout tu sampai simpang nak masuk jambatan tu. Tu besar Bukit Uhud. Kalau ibu, ayah, abang, kakak derma sebanyak Bukit Uhud, tak boleh lawan sahabat Nabi yang derma satu cupak. Satu cupak. Maknanya apa? Kedudukan para sahabat ni tinggi sangat-sangat. Sebab
macam mana jiwa raga mereka bagi dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana mereka percaya, macam mana mereka hafal hadis Nabi mai habaq kat kita, macam mana tanggungjawab para sahabat jaga peribadi mereka, jaga agama. Luar biasa lah. Tapi Allah cerita dalam Quran, sahabat yang luar biasa ni, yang power ni, Allah uji mereka sampai tahap mereka kata apa? Dalam Quran sebut, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai tahap lagu tu. Apa dia? Kena uji sampai tahap kata, bila Tuhan nak tolong kita ni? Walhal mereka bukan tak beriman dengan Allah, betul? Mereka bukan tak kenal Allah, betul? Bukan mereka tak semayang banyak, betul? Tapi mereka kena uji sampai tahap, bila Allah nak tolong kita ni? Sampai tahap lagu tu. Sampai tahap lagu tu. Kita, ni saya dengar cerita ni 6 tahun sudah. 6 tahun sudah. Masa duduk dengan arwah Tuan Guru Datuk Arundin, 5-6 tahun sudah. Arwah Datuk Arundin hantar bantuan pergi dekat kawasan banjir di sebuah negeri. Saya tak sebut negeri mana. Bila hantar bantuan pergi, macam baru-baru ni pun saya rasa ramai juga yang hantar bantuan masa banjir kan. Kita diberi peluang Allah untuk tolong banyak kawasan. Selangor ada, Kedah ada, Pahang ada, Terengganu ada sikit, Kelantan ada sikit kan kita hantar. Kan bila orang semua masuk kat Dewan tu kan, macam dekat Selangor tu saya biasa dengar kawan saya masa dia kena tu, mereka bawa duk jalan, masuk dekat Dewan tu kan ada pentah, tempat orang duk ambil hadiah apa atas kan. Pentah tu saja yang tak kena, yang hak lain semua anak. Jadi masa 5-6 tahun sudah, arwah Datuk Arundin punya geng ni mereka pergi hantar bantuan. Ni dalam musibah ni, hantar bantuan sampai bagi bantuan, masuk waktu sembahyang. Jadi mereka azan lah. Azan pakat panggil semua yang mana dekat banjir dalam Dewan tu, mai sembahyang lah. Mai sembahyang. Ada seorang tu, dia bangkit, dia kata apa? Sembahyang buat apa? Tuhan bukan tolong kita pun. Sembahyang buat apa? Tuhan bukan tolong kita pun. Boleh faham tak maksud dia? Tu beza kita dengan para sahabat. Sahabat kena teruk lagu mana pun, masih duk cari Tuhan ni. Ni Tuhan bila nak tolong kita ni? Tuhan bila nak tolong kita? Tu tak teruk tu. Mai dekat orang kita, kena Tuhan tak ada duk tolong kita, mayang buat apa? Ui, bahaya. Jadi saya mula mukaddimah lagu ni, saya nak kena habaq dulu. Saya cerita Buya Hamka untuk nak habaq orang di kawasan Nusantara. Saya cerita sahabat, nak habaq zaman Nabi dengan sahabat, orang yang paling mulia. Kalau dua ni pun diuji Allah, setakat orang Bandar Perdah ni tak kena uji saja. Tak kena uji saja. Jadi tajuk kita ambil tajuk dia, hikmah di sebalik ujian. Jadi hikmah tu orang tak boleh cari kalau tak tahu ujian tu apa. Izinkan saya baca, kita tengok satu-satu. Saya tak tahu, Tok Imam, saya tak tahu dekat sini orang baca dua-dua ayat ni ke tak, tapi biasanya ayat yang kedua ni orang baca. Saya ambil daripada ayat nombor 1 dia. Okey? Surah Al-Baqarah ayat 155 dengan 56. Yang selalu orang baca ayat 156. Saya baca dia punya awal dia dulu supaya tuan-tuan semua tahu bahawa kita semua akan diuji dengan 5 benda dulu. Baru sempurna.
Baru sempurna. Okey? So 5 benda ni kena ada dalam hidup kita, kena ada cara penyelesaian dia. Alright. So saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul Azim. Okay, itu cerita dia. Okey, apa dia? Ayat pertama yang biasa orang baca, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa-siapa yang kena uji, mula dia kena uji saja musibah, dia kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena sebut yang tu dulu. Okey? Kena sebut yang tu dulu. Tuan-tuan semua curious tak? Saya curious tak? Nak tanya Ustazah Ustaz. Inna lillah ni ejaan dia tu macam mana? OKU teringin nak tahu. Tadi tengok Ustazah. Ustazah, macam mana inna lillah buat lagu mana? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un tu buat lagu mana? Tak apa, tunjuk kami nak tengok, kami nak tahu. Inna lillah tu macam mana? Itu inna lillah wa inna ilaihi. Oh, tu dia. Panjang. Oh. Kalau ada maksud ayat memudahkan. Oh, so saya terjemah terus lah. Okey, inna lillahi, sesungguhnya semua benda itu datang dari Allah. Inna lillahi wa inna, dan kita ini semua raji'un, akan balik kepada Allah. Oh, tu dia kena. Tak habaq, Ustazah habaq saya lain kali saya terjemah. Boleh faham Okey. Saya curious nak tahu inna lillah tu lagu mana kan. Nampak macam dia duk rap lagu tu kan. Syok dia. Okey, baik, sambung. Jadi ayat mula yang semua orang akan habaq, semua orang akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya bukan untuk meninggal saja, untuk apa-apa saja benda. Aksiden kah, pintu bilik hotel tak boleh buka kah. Kami punya semalam rosak tak boleh buka. Mengangor bila nak boleh masuk, dia rosak bateri dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa musibah lagi. Apa sajalah, jatuh ke, tersadung ke, handphone jatuh ke, ini terpadam ke apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa kata yang tu dapat pahala sunnah Nabi. Itu yang pertama. Okey, soalannya ialah apa dia ujian yang inna lillah ni? Allah habaq dekat atas. Tengok, wala nabluwannakum, kami pasti akan uji kamu semua. Allah janji. Bisyai'in, daripada mana-mana. Minal, ada 5 benda. Khauf, mesti kena uji dengan perasaan takut. Semua kita mesti diuji dengan perasaan takut. Baru ni berlaku, takut nak. Sebab tu kita ada abang polis belakang. Sebab apa? Kita takut corona. Kita takut. Takut. Berapa ramai orang kena 2 hari habis. Khauf, takut. Baru ni corona, semua takut. Allah akan uji kita dengan takut. Kalau zaman Nabi Musa,
Alhamdulillah. Zaman Nabi Musa, mak Nabi Musa takut sebab Nabi Musa nak kena bunuh. Baby lahir ya, bunuh. Tu mak Nabi Musa takut. Mak Nabi Musa takut. Mak Nabi Muhammad dah. Sebab Nabi Muhammad lahir satu Mekah sanjung. Mak Nabi Musa dah. Masa Nabi Musa nak lahir tu takut. Sebab Fir'aun nak bunuh. Semelih baby kecil-kecil. Takut baby ni sama macam peristiwa berlaku di Kemboja zaman Pol Pot tu tahun 1975 1979. Kita merdeka lah kan. Kita merdeka 1957. Kemboja 1975. Depa kena pembunuhan beramai-ramai. Tuan-tuan kalau pi Kemboja, pi Phnom Penh, tuan-tuan pi dekat satu kawasan tu, luah masjid ni. Luah lagi rasa. Dia ada pokok-pokok tempat mereka pergi bunuh baby kat pokok tu. Pegang kaki baby tu, hentak kat pokok tu. Bunuh semua. Takut tak? Takut. Sampailah orang tua Kemboja yang hidup tahun 1975 sampai 1979. Lah ni umur mereka berapa? Lebih kurang 50 tahun dah. 50 tahun ada umur mereka. 79. 50 tahun ada. Masa tu umur mereka 1 tahun. Masih tu memang. Masa tu umur mereka dalam 10 tahun ke 20 tahun kan. Lah ni umur mereka dah 50, 60 tahun, 70 tahun. Mereka sampai lah takut. Teringat masa semua orang kena bunuh dulu. Berapa ramai aja mereka bunuh. Dalam masa 5 tahun, hampir 3 juta orang. Bunuh semua. Takut tak? Takut. Malaysia jadi tak? Malaysia biasa lalu dah sebelum merdeka. Zaman Jepun dulu, kalau ni tok saya lah cerita. Zaman Jepun ni ada banyak benda. Kadang-kadang duk belajar dalam sekolah ni orang tua cerita kat saya tak tahu betul ke tak. Saya yakin betul lah sebab depa cerita, depa duk dalam peristiwa tu. Hak yang mana yang biasa hidup zaman tu boleh bagi tahu lah saya betul ke tak. Tengah duk belajar ni di Pulau Pinang lah. Tengah duk belajar dekat sekolah tu kan. Kadang-kadang tiba-tiba dengar bunyi orang bagi tahu kata Jepun main tembak kan. Cikgu dengan murid ni pakat lari keluar kelas ni. Lari pergi duduk belakang. Cikgu suruh mereka menyorok belakang pokok. Nyorok belakang pokok sebab orang duk tembak. Bum. Pokok besar tebal. Peluru tak kena nak masuk. Jadi mereka murid-murid semua menyorok belakang. Takut tak? Takut tak? Takut. Hari ni yang takut ada. Ada. Takut. Internet tak ada. Yang tu satu. Yang kedua, takut tak? Apa dia? Bateri nak habis. Bateri nak habis. Tak, takut tak? Yang tu takut. Hari ni punya takut. Maknanya apa? Kalau orang tua-tua dulu dengar cerita ni, bergelak dia kata, hampa. Internet tak ada. Takut. Bateri nak mampu pun takut. Betul tak betul? Tak marahlah saya cerita benda tu. Sebab teringat orang tua-tua punya cerita kan. Mereka kata, tengah duduk dalam kelas, segi cikgu bunyi, dia adalah bunyi siren ke apa ke, cikgu bagi tahu, lari budak-budak lari, mereka buat lari budak-budak keluar, duduk belakang pokok menyorok, tu peluru main, duduk keluar peluru tepi tu, dia cerita. Saya tak boleh bayang, kalau Allah terkencin balah, tak ada menyorok. Allah Akbar. Takut tak? Takut. Mesti diuji. Paling tidak, setiap kita akan ada satu benda takut dalam hidup kita yang berlaku. Takut masa nak periksa, takut masa nak menikah, takut masa nak dapat anak, nak lahir anak. Betul ya? Takut. Allah uji kita. Takut ni Allah uji kita. 2.
wal ju', lapar. Saya surrender, saya tak berani kata apa-apa. Hanya saya boleh kata, semoga Allah merahmati keluarga-keluarga yang tahan lapar dan sebagainya. Waktu pandemik tak ada makanan dan sebagainya. Boleh jadi ada dalam kalangan tuan-tuan. Saya tak tahu. Tapi boleh jadi ada. Masa pandemik tak ada makanan. Masa banjir baru ni, kawan tu dia bekai dia roti, sebuku roti lah. Dia duduk kat atas bumbung dia tu, sementara orang duk main tolong dia, mereka duk cari. Sebab tak tahu, semua orang kan mengata. Dia duduk atas bumbung berapa? 3-4 hari. Bekai dia roti tu. Pagi, petang, siang, malam. Allah, saya tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Bayang kita duduk atas bumbung, tak ada apa, duk tunggu orang mai, nak minta tolong apa pun tak ada, handphone pun mampu. Tinggal sebuku roti dengan kita, bumbung tak ada, apa tak ada, hujan duk turun, ni dia duk duduk lagu tu. Ui, hak ni, kita yang mana yang tak biasa, jangan belagak lah. Hak tu cerita dia. Saya tak berani tu. Lah ni, pi mana masjid mana ke apa, risau. Takut jumpa orang-orang yang jenis champion aku ni. Yang jenis seminggu tak makan, 2 minggu, 2, 3, 4 hari tak makan. Kita semalam lepas makan, minum kopi pula. Betul tak? Tak boleh. Allah akan uji lapar. Siapa yang biasa lapar lagi? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, lah ni saya tak tahu lagu mana, yang kami pergi baru ni, dia dah tak bagi dah jalan kawasan masjid tu. Tapi sebab kita lepas buat umrah, kok mana pun kena keluar pintu Marwah, kena patah balik nak balik hotel kita kan. Kami pun patah balik kata, lari sat lah, pakai ihram pun ihram lah. Melari sat, kami pergi ke belah rumah Nabi lahir, tempat rumah bapa Nabi tu kan, Maulid tu kan. Belakang dia ada terowong. Di kawasan terowong tu, bukit tu, itulah tempat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama keluarga Nabi daripada kalangan Quraisy, Bani Hashim, masa satu Mekah boikot Nabi dengan keluarga Nabi, tak mau urus niaga, tak mau buat apa, tak bercakap, tak apa. Mereka letak Nabi dengan keluarga Nabi dekat situ. Saja tanya, dalam kitab sirah kata Nabi makan apa? Nabi makan daun. Nabi makan daun. Yang macam tuan-tuan duk tengok budak Palestin, Gaza apa duk makan, lagu tu Nabi duk makan. Tuan-tuan, kita nak tunjuk terror, takutlah. Tak lepas tu. Tapi pasti akan diuji. Bab lapar. Saya tak mahir tajuk yang saya nak cakap ni. Cuma saya akan sentuh sikit sebab akan sampai tajuk tu juga. Apa dia? Suatu hari nanti, waktu Dajjal mai, kita akan diuji dengan lapar. Saya doa supaya tuan-tuan dengan saya, kita tak payah lalulah zaman tu. Mati awal pun tak apalah. Dia kata nak amin pun risau tak. Tapi tak sah jumpa Dajjal ya. Mati awal pun tak apa. Sebab bila Dajjal mai, dia singgah satu kawasan, dia akan tanya, hamba percaya tak aku Tuhan? Tempat tu kata, mana boleh hang Tuhan? Muka hang pun buruk. Muka Dajjal kan Allah bagi jadi buruk kan. Kita kata, tak mana hang buruk. Okey, Dajjal kata, tak apa. Dia belah. Tempat tu kemarau. Tak ada apa nak makan, air tak ada nak minum. Nabi kata, masa tu yang kita makan adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tu.
Maknanya semua ni kalau kita hidup sempat, kita akan sampai satu waktu dia bagi kemarau, siapa tak ada apa nak makan, yang ada hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hak tu saja. Ui, tak lepas tuan-tuan. Tak lepas. Risau. 2, 3. Apa dia? Wa naqsim minal amwal. Allah akan uji kita sama ada takut, lapang atau duit tak ada. Hak ni semua orang bisa lalu. Allah sebut, wa naqsim minal amwal. Duit tak ada. Harta tak ada. Habis. Orang tipu, kawan-kawan yang mana kena tipu berpuluh ribu, ratus ribu, juta. Tu uji tu. Allah uji. Allah bagi. Baik. Duit tak ada. Apa tak ada. Habis. Arwah Tan Sri P. Ramlee pun biasa kena. Betul lah? Orang Pulau Pinang kita. Arwah Tan Sri P. Ramlee pun biasa. Tak ada duit. Habis. Orang tipu. Kami yang duduk dalam industri TV apa semua ni pun sama. Biasa kena tipu ratus ribu. Habis. Allah uji. Habis. Tak ada. Tuan-tuan yang mana duk buat rumah, kadang-kadang ada kontraktor tipu, buat tak siap, lari ambil duit. Habis. Allah uji. Ni Allah sebut now. Ini antara ujian yang Allah bagi. Sambungan. Wa naqsim minal anfusi. Dan Allah uji dengan kekurangan jiwa. Ramai meninggal dunia. Ramai meninggal dunia. Saya doakan tuan-tuan dan diri saya dan semua orang dalam ni yang mana Allah ambil ahli keluarga mereka sebab COVID, mudah-mudahan mereka meninggal dalam keadaan syahid akhirat tu, mereka bagi syafaat kat 70 orang ahli keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Untung yang tu dalam bab tajuk Allah tidak zalim. Hak tu tajuk tu. Tajuk Allah tidak zalim. Ingat tak cerita ni abang-abang polis ni, depa mungkin ingatlah tu sebab kawan-kawan depa juga. Ingat tak cerita geng bomba yang 6 orang nak pergi cari orang lemah, tahu-tahu ayam tu tarik 6 sekali harus hilang terus. Betul tak? Ingat tak cerita tu? Okey. Kita semua Allah. Betul. Ingat tak cerita kren jatuh dekat Mekah? Kedum mati habis budak-budak duk ni pom mati. Budak-budak duk main kan dalam satu video CCTV tu kan. Budak dua orang duk main depan mak dia tu, pom mati. Habis budak terkulai. Habis kerennya tu. Habis. Orang Pulau Pinang ingat ni. Tsunami. Ingat tsunami. Oh, saya tak boleh bayang. Setiap kali mandi laut, saya tak boleh bayang macam mana dia tarik sampai ayak tak ada punya bujuh kan. Dia tarik kan. Dia tarik juh tu. Hak kawan yang ada kat hujung tu macam mana dia lari tak tahu. Masa dia mai balik tu kan. Boom! Hilang. Habis. Indonesia saja. Berapa ratus ribu. Berapa puluh ribu orang mati. Tsunami. Tajuk dia. Tengok elok-elok. Kita nampak lagu tu. Ni saya habaq siap-siap. Di akhirat esok, mereka ni akan bangkit. Allah tanya mereka. Hang ni kena tsunami. Hang ni kena timpa kren dekat Mekah. Hang ni kena gempa bumi. Mati. Hang rasa menyesal ke? Mereka jawab. Hang ni mati kena corona. Menyesal ya? Mereka bangkit. Mereka tak akan. Mereka kata apa? Terima kasih ya Allah. Sebab buat lagu tu kat kami. Sebab masa kami hidup tu, kami sebagai hamba yang mungkin ada dosa. Tiba-tiba Allah bagi kami mati kena semua musibah tadi.
kami bangkit dalam keadaan kami syahid akhirat, kami boleh bagi syafaat kat 70 orang. Terima kasih ya Allah. Allah tak pernah zalim. Tapi untuk orang yang hidup, musibah dah untuk kita. Musibah. Kita hilang ayah kita, mak kita, abang kita, kakak kita, anak kita. Musibah. Tapi Allah dia tak bagi satu jalan. Dia mesti akan bagi dia punya hujung dia tu. Kegembiraan untuk kita. Dan yang terakhir, wa naqsim minas thamarat. Allah akan bagi kita kurang bahan makanan. Yang ni kalau nak tengok contoh, cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf, Mesir kemarau sampai 7 tahun. Betul ya Tok Imam? Tok Imam? Oh Tok Imam. Tok Imam duduk di sekarang. Tok Imam, Nabi Yusuf 7 tahun kan kemarau. Bukan 7 bulan kan? 7 tahun, betul ya? Nabi Yusuf 7 tahun kemarau tak ada makanan. 7 tahun. Dalam Quran, surah Yusuf. Malaysia tak kenal lagi nah. Wa'ayazubillah, Malaysia tak kenal lagi. 7 tahun tak ada makanan. Allah sebut dalam Quran. Musibah besar tu. Tuan-tuan cuba bayang, negara kita tak ada sumber makanan apa pun. Tak ada apa. 7 tahun. Dia punya bergolak tu sekali lagi. Tara banjir pun, pi cuci banjir pun bergaduh. Betul tak betul? Betul tak saya cakap? Betul tak saya cakap? Pi cuci banjir pun bergaduh. Astaghfirullahalazim. Apa cerita ni? Pi cuci banjir pun bergaduh. Dia jadi macam mana? Tak tahu. Dah lah yang bergaduh orang tua. Lepas tu bila balik rumah, abang kat anak-anak lain jangan duk bergaduh dengan sepupu hang. Orang tua boleh bergaduh. Pelik. Tapi nak abang, kita akan diuji dengan tak ada makanan. Saya benda ni, saya tak akan belagak. Especially dengan orang tua. Geng-geng hak jenis makan ubi kayu. Hak tu kalau mai budak jenis duk makan KFC, McDonald ni. Suruh makan ubi kayu. Cirit apa? Betul. Tak betul tak saya nak cakap? Depa budak zaman lama mana depa nak tahu kata tak. Dulu tak ada makanan. Dia tak boleh terima. Betul tak betul? Dia pi buka peti ada makanan. Dia pi buka peti ada makanan. Mana dia nak tahu kata dulu tak ada makanan. Tak beza. Sebab itu ada satu orang abang. Dia saya tak ingat sama ada Bosnia atau Iraq. Saya tak ingat mana satu. Bosnia atau Iraq. Saya tak ingat mana satu. Tapi dia adalah orang billionaire dekat antara ni. Saya tak ingat mana. Kat Bosnia atau dekat Iraq. Saya tak ingat mana. Tapi antara dua tu. Masa kena serang, kan habis rumah, apa, ladang, apa semua habis kan. Dalam masa 1 malam, daripada dia jadi billionaire, terus jadi minta sedekah pergi jalan. Kawan kami jumpa mereka. Dia kata apa? Kita lah ni bukanlah ada banyak sangat. Bila jadi musibah, hilang. Kita tak rasa sangat. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan punya rumah, kok jamban buat daripada mah. Kok jamban buat daripada mah. Cuma bayang tu. Orang masuk jamban lama, duk kikih. Tu bahasa saya lah. Kita tetamu main rumah kita, duduk dalam jamban lama. Duduk kikih. Tuan-tuan cuma bayang, dia duduk dulu, kok jamban dia mah. Kok jamban dia mah. Sekali mereka kena serang tuan-tuan. Dalam sekelip mata, minta sedekah di jalan. Serta yang tu. Dia kata apa? Kat mereka yang kawan-kawan kami yang jumpa mereka ni. Dia kata apa? Masa kena tu, saya belajar. Dunia ni tak ada kita punya.
Untuk kita, lebih baik belajar awal daripada Allah uji kita nak kena belajar lagu tu, baik dosa. Belajar daripada lah tahu kata semua benda atas ni tak ada benda kita. Diri kita, isteri kita, suami kita, pasangan kita, anak kita, bukan kita punya. Hak tu nak belajar susah. Isteri saya belajar Mesir. Classmate dia budak-budak Palestin apa semua. Lagu tu, duk cerita lagu tu. Kalau balik asal lagi, bunyi wih, pakai lari masuk. Oi, kita tak sempat nak rasa lagu tu. Kita tak sempat. Apa hikmah dia? Ujian saya cerita dah tadi, ada 5 benda wajib. Salah satu, walanabluwannakum bisyai'in. Kami mesti bagi ke hamba-Nya, termasuk saya, termasuk tuan-tuan. Salah satu atau salah 2 atau semua sekali daripada 5 ni. Macam yang corona ni dia jadi 5-5, betul tak? Dia jadi takut, dia jadi lapar, dia jadi tak ada kekurangan harta, dia jadi ramai mati, dia jadi makanan pun tak cukup. Betul tak betul? Masa corona ni jadi lagu tu. Banjir pun jadi lagu tu juga, betul tak? Takut, lapar, kekurangan harta, habis rumah semua. Macam saya tak berani kata sebab saya tak pergi. Saya duduk kat Mekah masa banjir tu. Bila balik, saya kena kuarantin. Bila dah lepas kuarantin, benda semua dah selesai. Orang tu dah pergi tolong banyak dah kan. Saya tak berani kata. Saya jumpa orang yang pergi tolong tu, saya tanyalah mereka. Ni nak tanya sikit boleh tak? Apa dia? Geng-geng kena banjir tu kira barang dia semua tak boleh pakai lah. No? Saya tanya lagu tu lah. Dia kata tak boleh Ustaz. Bukan tak mau pakai. Dia punya bau dia tu tak tahan. Sebab dia simpan bau. Banjir lumpur ni dia simpan bau. Tembak lagu mana pun sofa ke apa ke kursi ke dia tak boleh punya. Jadi mau tak mau dia kena tahu buang semua. Bila dia kata tahu buang semua, saya tanya. Jadi makna kata macam masuk rumah lain. Dia kata, kira macam baru masuk rumah. Hang tak ada peti air, hang tak ada kursi, hang tak ada meja, hang tak ada tilam, hang tak ada makan, hang tak ada dapur, hang semua tak ada. Rumah saja semata-mata. Dengar lagu tu. Saya fikir, tak lepas. Rumah saya, nak isi rumah saya tu, mau 6-7 tahun punya barang duk beli. Betul tak betul? Hak yang jenis kena ni, bukan 6-7 tahun aja. 20 tahun. Sofa, kawan saya. Member. Baru beli kereta 5 hari. Rum kena. Allah. Orang kata menangis tak berlagu. 5 hari sebelum dia nak pergi Mekah, dia beli kereta tu. Dia naik tinggal kat isteri dia pergi Mekah. Tengah-tengah tawaf, habis tawaf tu, tahallul tu, abang minta maaf, kereta tenggelam. Allah, Kaabah tak Kaabah. Menangis tak berlagu. Jalan tu balik bilik. Sian. Saya tak boleh bayang. Dia punya perasaan. Kita, anak naik basikal, dia main kat tepi kereta kita, dia senerih basikal dia kat kereta kita, dia rasa hati luruh. Betul tak betul? Hati luruh. Hak ni bukan depan mata kita. Duk ada di Mekah, kereta tenggelam. Allah. Cerita dia macam baru mula. Soalan, apa hikmah dia? Dan ni pukul apa? Jam? 11. So, berapa minit lagi Tok Imam? Tok Imam diri dah? Jangan lagu tu. Lama sangat tu, 11.30. Sikit lah, 11:05 minit lah, 10 lah. Sikit lah, minta izin Ustaz lah. Apa hikmah dia sekarang ni, cerita dia? Nombor 1. Ni senarai, satu persatu.
Bila berlaku ujian, berlaku semua hak saya duk cerita kat tuan-tuan, berlaku apa tadi semua hak duk cerita. Nombor satu sekali, hikmah dia. Hikmah ni, dia hikmah ni bukannya baik nah. Hikmah ni apa kebijaksanaan yang kita dapat. Bila jadi lagu ni, apa benda kita ni duk tang kepala kita. Apa dia? Ni saya habaq nombor satu dulu. Semua orang tak cukup persediaan bila berhadapan dengan ujian Allah. Kita tak cukup persediaan. Tuan-tuan, saya sama. Kita tak cukup persediaan. Kalau yang ni kita tak cukup bersedia, maaf, saja aja saya tanya, saja nah, jangan marah. Kalau yang ni kita tak cukup, agak-agak ujian paling besar yang dinamakan mati tu, kita sedia tak sedia? Hak tu ya. Saya pun rasa tak lepas. Tak lepas. Takut. Oleh itu, hikmah yang pertama ialah kita tak cukup bersedia dengan ujian Allah, maka tolonglah pulun amal ibadah banyak-banyak. Apa saja ruang ibadah ada, pulun. Tak kira apa. Pandai zikir, tolong zikir. Pandai qasidah, tolong qasidah. Pandai mengaji, tolong mengaji. Pandai sedekah, tolong sedekah. Buat apa saja, jangan hirau apa orang kata. Minta maaf nah. Saya sebut kat tuan-tuan, jangan hirau apa orang kata kan. Tuan-tuan tengok dalam hadis 40, Nabi sebut satu hadis berkaitan dengan mengambil hati kita jadi hakim. Nabi kata hujung hadis tu, tak sah duk hirau apa orang duk kata. Hang buat hati hang rasa tenang, buat benda tu elok. Pasal nak ikut mulut orang sampai sudah semua benda tak kena. Tolong banjir, bergaduh. Cuci banjir, bergaduh. Bagi duit banjir, bergaduh. Tolong buh dalam Facebook, tolong orang, bergaduh. Tak tolong orang buh dalam Facebook pun bergaduh. Tak ada satu yang kena atas muka bumi ni. Duk zah, hati rasa senang, zikir betul, ada dalil, buat. Ni pesanan yang pertama untuk semua orang. Zaman lah, tak sah duk hirau dah. Ni, internet ni apa semua, tu bukan dunia kita sangat. Apa yang orang nak kata dalam tu, tak sah duk ambil tahu sangat. Yang ni, yang betul ni, yang duk ada depan mata ni. Hak ni ambil betul-betul. Pulun. Hak ni. Jumpa orang bagi salam, jumpa kawan belanja makan, jumpa anak-anak kecil pegang kepala mereka, kalau boleh tak boleh bagi duit kat mereka, belanja mereka coklat, aiskrim. Buat dalam hidup kita. Buat, tak usah duk hirau apa orang kata. Sebab apa? Kita tak bersedia dengan ujian Allah. Apatah lagi ujian paling besar, nama dia mati. Jangan kata tuan-tuan, saya pun takut. Tak lepas. Nak tolak qadha semayang, qadha puasa apa zaman dulu. Kacau. Tuan-tuan yang mana ada, tolonglah. Pulun selagi mana boleh pulun. Hak tu nombor satu. Hikmah yang kita belajar, kita semua tak bersedia. Buatlah lagu mana pun, ujian Allah dia akan mai atas daripada kita. Pasal apa? Nabi kena, sahabat kena, Buya Hamka pun kena. Mana boleh kita sangka Buya Hamka nak masuk penjara? Betul tak betul? Satu orang yang cukup berjasa pada Indonesia, tiba-tiba kena masuk penjara. Tak masuk akal. Betul tak betul? Kita tak sedia. Bila tak sedia, jawapan dia ialah semua benda yang boleh pulun, tuan-tuan dengan saya, kita sama-sama kena pulun. Apa saja. Hari Jumaat ni sedekah dah ramai dah orang tak bagilah ni. Betul tak betul? Hari Jumaat. Dulu orang pulun bagi makan hari Jumaat. Betul tak betul? Ni tak ada.
Ha. Ini tak ramai. Betul tak betul? Ha. Apa maaf Tok Imam Ustaz tak maaf. Dulu di Pulau Pinang, saya ni tak keluar daripada Pulau Pinang sampai umur saya 21 tahun. Baru saya pergi Mesir. Saya duduk mayang masjid Bukit Minyak, masjid dalam masjid Kebun Sirih, masjid Jalan Baru. Kadang-kadang masa belajar sekolah menengah, masjid Sungai Aceh, masjid Parit Buntang. Duk semayang masjid tu masa saya kecil dulu. Setiap kali Tok Khatib khutbah, Tok Khatib sebut, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Satu masjid akan selawat dekat negeri Pulau Pinang ni. Tapi lah ni semua senyap. Tak selawat. Betul tak betul? Dia tak meriah pun sambut yang Tok Khatib ajak selawat tadi tu. Saya pun tak tahu saya apa. Walhal kita ni tak ada persediaan banyak. Benda boleh pulun-pulun. Nabi kata hari Jumaat selawat dekat aku banyak-banyak. Tok Khatib ajak kita. Hai orang beriman, selawat kepada Nabi. Semua orang tak kena sungguh. Pasal apa budaya tu hilang, saya mendak tahu. Kita diwajibkan selawat kepada Nabi. Sebab mana boleh hidup tak selawat kepada Nabi? Mana boleh? Mana boleh? Itu antara amalan yang saya teringat sangat bila di negeri Pulau Pinang. Ni doa 2 kali di negeri Pulau Pinang. Lah ni mana ada semua baca doa sekali-sekali ya lepas sembahyang. Yang Allahumma taqabbal minna tak ada dah orang duk baca. Sedangkan Nabi Ibrahim buat Kaabah, berdoa dekat Allah suruh terima amalan. Ya Allah, tolong terima amalan saya buat Kaabah. Allahumma taqabbal minna. Ada dalam akhir juzuk 1 kan. Akhir juzuk 1 kan. Ni. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Tu sunnah Nabi tu. Lepas buat ibadah, doa, ya Allah tolong terima. Dulu wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillah al-Fatihah. Lepas tu baca pula Allahumma taqabbal minna. Betul. Lah ni mana ada dah. Berdosa ke? Salah ke? Tak ada. Kita tak pulun pun. Rugi tu. Amalan baik lagu tu tak pulun, rugi tu. Selawat kat Nabi tak meriah. Kita kan kena meriah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab tu saya menyeru untuk hikmah yang pertama, kita tak bersedia dengan ujian Allah. Oleh itu pulunlah tak mana sahaja ruang ada peluang untuk ibadah, pulun semua bagi dapat pahala. Setiap hari cari je ruang yang mana boleh tolong. Boleh tolong orang, boleh bagi sedekah, pulun lah. Itu antara yang saya mohon. Yang kedua, antara yang hikmah yang kita dapat daripada tajuk hari ini ialah bila berlaku sesuatu daripada Allah, dia akan melatih kita untuk muhasabah diri. Sebab itu dalam satu hadis, atau kama qala, siapa yang buat dosa di waktu musibah, dia boleh nilai diri dia macam mana. Dia boleh nilai diri dia macam mana. Waktu musibah, hang buat perangai. Tak cukup lagi ke musibah ni bagi peringatan? Wallahualam. Nampak? Siapa dibeli musibah, dia kenal diri dia. Dia ubah diri dia. Tengok. Ni satu benda saya nak share dengan semua. Abang-abang terutamanya. Mana kita sangka dalam hidup kita,
tiba-tiba semua orang ada pahala. Pahala apa? Pahala jadi imam semayang raya. Mana semua orang sangka? Betul tak betul? Umur saya 25, 28, 27 tahun, 30 tahun. Mana biasa jadi imam semayang raya? Yalah, siapa-siapa orang nak ambil saya? Tok imam tu ada. Kita pun ahli Korea, jalan baru, hari raya aja, kita pilih semayang raya. Apa masalah dia kita dengan tok imam? Betul tak? Bukan tok imam semayang tak sah. Jadi kita, yang lelaki ni, mana ada termaktub dalam buku catatan amalan pahala imam semayang raya? Mana ada? Tiba-tiba berlaku COVID, semua ada pahala imam semayang raya. Khutbah hari raya. Tuan-tuan biasa sangka tuan-tuan ada pahala khutbah hari raya. Mana ada? Fikir logik. Tak pasal aku nak naik atas ni macam khutbah. Siapa nak bagi aku baca? Tidak. Itu pahala special Allah bagi. Dekat setiap seorang daripada kita. Yang lelaki terutamanya. Pahala semayang khutbah hari raya. Betul tak betul? Ibu-ibu, mana pernah bayang semayang tarawih berjemaah di rumah setiap malam? Mana ada pahala tu dalam catatan amalan? Betul tak betul? Seumur hidup, semayang seorang. Tu pun kalau main masjid ada jemaah. Kalau tak main, main seorang. Betul tak? Main COVID, semua orang semayang berjemaah. Mana ada senarai setiap rumah semayang tarawih dalam satu kawasan tanpa tinggal. Semua. Betul tak betul? Mana orang pernah fikir? Itu semua pahala-pahala luar biasa Allah bagi dekat kita. Allah bagi dekat kita. Betul? Wallahualam. Ini dua hikmah yang saya share dengan tuan-tuan pada hari ini untuk tuan-tuan dan saya. Pertama, kita tak bersedia dengan ujian Allah. Oleh itu, pulun tang mana kita pulun. Yang kedua, bila berlaku sesuatu, Allah ajak kita muhasabah. Kita kena jadi lagi bagus. Bukti dia, kita tak pernah terfikir kita ada pahala yang tertentu yang berlaku dalam musim COVID. Tiba-tiba kita dapat pahala tu masa tengah berlaku COVID. Ini luar biasa. Oleh itu, semoga Allah Ta'ala merahmati semua yang hadir hari ini. Berikan peluang kepada kita jadi orang baik. Dan bagi kita dengan ujian yang berlaku ni, buka mata kita nampak Allah Maha Berkuasa. Pasal, hak ni ambil atas khidmat arwah Datuk Harudin. Sikitnya Datuk Harudin sebut kat kami. 5-6 tahun sudah. Apa dia Datuk Harudin kata? Ibu, ayah, ni bumi, ada darat, ada laut. Betul? Hujan, turun dia lagu mana? Matahari, sejat air laut, bentuk awan, turun hujan. Betul tak betul saya cakap? Betul tak betul? Maknanya, kalau ikut sistem Allah yang standard, tidak akan berlaku banjir. Sebab air laut banyak ni, hujan turun banyak ni. Air laut sejat jadi awan, turun hujan, masuk balik. Soalan dia, yang jadi banjir tu air mai mana? Mana boleh air lebih pula tiba-tiba? Betul tak betul? Ikut sistem, hak ni bumi, hak ni laut, hak ni darat, ada awan, sejat matahari jadi awan, turun hujan, masuk balik. Naik, turun, masuk balik. Betul tak betul? Mana boleh banjir? Air mesti cukup ya. Betul tak betul? Arwah Datuk Harudin habaq kami. Soalan dia, yang air boleh naik sampai ke bumbung tu, awak air laut kurang kah? Air laut kurang kah? Dah, air laut duk tara tu juga, betul tak? Tapi macam mana boleh tiba-tiba ada air, dia lebih naik sampai bumbung? Air tu main mana?
Hak tu arwah Datuk Arunin tanya. Kami masa dengar mula tu, duk lagu tuan-tuan ke? Duk. Otak tak boleh nak fikir. Betul tak kalau ikut sains? Kan? Kalau ikut sains, ayak banyak tu, dia sejak naik awan, turun balik, dia ayak yang sama lah. Mana boleh ada ayak lebih? Betul tak betul? Betul tak betul? Ha? Betul tak abang polis yang saya cerita ni? Dari segi ilmu sains dia. Ha? Betul tak cikgu-cikgu yang mana ada? Kalau ayak laut, sejak turun, banyak tu. Sekarang ni yang dekat Selangor, yang boleh naik sampai bumbung tu, ayak mana? Yang boleh naik sampai hapus bumbung, ayak mana? Laut mana yang main? Tuan-tuan faham tak maksud saya? Hak ni arwah Datuk Arunin tanya soalan ni. Jawapannya simple lah. Hak tu semua makhluk Allah. Paling logik sekali. Logik Nabi Nuh punya yang banjir satu dunia. Ayak main mana? Satu dunia penuh. Lepas tu tiba-tiba ayak tu semua hilang. Pidang mana? Masuk laut balik. Awak yang hari tu tak masuk laut. Nampak? Hak tu yang arwah Datuk Arunin sebut. Arwah Datuk Arunin kata, hak ni semua Allah punya makhluk tentera dia. Dia boleh main lipat ganda. Ikut kita tak pernah sangka. Kalau masih berlaku lagu ni, kita masih duk buat lupa diri, masing-masing tak mau jaga akhlak, tak mau bercakap elok, sikit-sikit nak cari gaduh, sikit-sikit nak cari gaduh. Dia duk kira pandai barang dia. Kena fikir baliklah 2-3 kali. Kita dengan keluarga kita kena sayang tau. Tuan-tuan yang lelaki, kena cakap elok-elok dengan isteri tuan-tuan. Orang perempuan kena cakap elok dengan suami. Kita kena cakap elok dengan anak-anak kita. Itu kewajipan kita. Mana boleh abang cakap elok dengan saya, tiba-tiba bercakap tak elok dengan isteri tuan-tuan. Tak kena. Hajah cakap elok dengan saya, tiba-tiba bercakap tak elok dengan suami hajah. Tak kena. Tuan-tuan yang mana dewasa, yang ada anak umur macam saya, tuan-tuan cakap dengan saya elok, tapi tuan-tuan tak boleh cakap elok dengan anak-anak tuan-tuan. Tak betul. Sebab Nabi habaq, khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang baik dengan ahli keluarga dia, dan aku sebaik-baik kalangan kamu sebab aku paling baik dengan keluarga aku. Ini waktu musibah berlaku ni, saya mohon tolonglah jaga keluarga kita, sayang keluarga kita, sayang pasangan kita, sayang keluarga anak-anak kita, ibu bapa kita. Mana boleh abang yang mana muda-muda cakap dengan saya, Ustaz, tapi bercakap tak elok dengan mak bapak. Tak betul. Tak betul. Sangat tak betul. Jaga keluarga kita yang elok. Jaga keluarga kita yang elok. Jangan ikut selera kita. Kena ikut selera Allah dan Rasulullah. Hak tu paling betul. Jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak, jaga masyarakat, jaga kampung kita, jaga taman kita, jaga bandar perda. Berakhlak, jangan duk buang sampah apa semua. Jangan. Ni waktu kita kena jadi orang baik. Sebab apa? Orang yang paling baik di kalangan kita pun tak lepas waktu jadi lagu ni. Macam mana kita rasa kita lepas? Jangan. Okey? So semoga semua orang jadi orang baik, beri kebaikan pada kita. Pelihara diri kita, jaga diri kita, buat paling elok atas muka bumi. InsyaAllah, Allah tu maha melihat. Dia akan balas dekat tuan-tuan dengan sebaik-baik balasan yang dia bagi kepada kita. Mungkin bila saya cerita lagu ni, ada orang yang kata, Ustaz cakap tu orang yang kena sikit-sikit. Makcik ni duk kena daripada dulu sampai lah. Tak pernah kena elok. Allah duk uji satu persatu. Hak seorang Pak Long pula kata, Ustaz boleh kata aku tu. Yang duk dada ni bukan macam kami. Saya ni kena uji. Daripada kecil mak bapak mati. Esok bila dah besar tu sikit pergi sekolah. Sekolah tak ada yuran nak bayar. Tak boleh belajar. Lepas tu kerja pula bukan boleh kerja bagui. Lepas tu kahwin pula dapat. Oh, mana orang nak jadi macam saya? Dia kata lagu tu. Saya nak abang sikit ya. Orang macam ni,
ada dalam hadis. Apa dia? Nabi kata, orang kena uji teruk ni, Allah ambil dia. Buh dia sat dalam syurga, buh keluar dia balik. Sebab dia kena uji, dia duk kata lagu tu, ambil dia, buh dalam syurga, buh keluar balik. Allah tanya, ni hari tu aku duk uji hang sepanjang umur hidup hang, hang duk merungut apa semua. Lah ni nak tanya, macam mana? Teruk kah? Dia kata, Tuhan, aku masuk sat dalam syurga tadi, aku lupa dah apa yang kamu uji aku atas muka bumi. Kerana indahnya syurga Allah. Hak tu jawapannya. Hak tu jawapannya. Siapa yang duk kena uji apa semua, dia sabar, mai ke akhirat, Allah celup dia sat dah. Buh keluar balik. Tanya dia, macam mana ujian yang aku bagi hari tu? Lupa dah. Pasal syurga cantiknya. Sama juga dengan orang yang ada rasa, yang ni passion manusia juga. Kita duk cerita lagu ni, saat lagi dia mai jumpa kita, dia kata, Ustaz duk abang ujian apa, lapak apa semua, saya satu pun tak pernah rasa. Saya makan cukup, tak ada takut siapa lah Ustaz. Elok lah, dia jenis ni bangsa lagu tu kan, dia mai, dia nak abang kata dia teran, dia duk abang kata dia tak kena apa, dia okey apa. Orang lagu ni pun ada. Allah ambil dia sat, Allah buh dia dalam neraka sat Allah tarik dia bawa keluar balik. Allah kata ni hari tu duk kata duk jora bagus ya. Ni macam mana? Dia kata Tuhan, hak jora tu pun lupa. Pasal apa? Takut tengok neraka. Tu cerita dia. Celup dia. Celup tengok keluar balik. Celup tengok keluar balik. Tanya pasal syurga, lupa habis hak susah. Syurga lawa. Hak yang senang tadi duk rasa dia tak kena apa, dia duk terror, duk buat champion tu, tahu masuk neraka, keluar. Lupa apa, champion tak ada. Neraka takut tu. Wallahualam. Ini makna semua Allah Ta'ala bagi. Saya bagi gambaran semua dekat tuan-tuan. Tak ampun minta maaf daripada saya. Yang baik daripada Allah. Yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Walisairil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin. Wa ya najatat ta'ibin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته